Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Lakal hamdu wa hamdan da'iman madawamika wa lakal hamdu hamdan khalidan ma khuludik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghayru ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullam wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidin 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah SWT berfirman yang bermaksud, tidaklah sama kedudukan antara orang mukmin yang duduk tanpa turut berperang ataupun berjuang, tanpa mempunyai sebarang uzur, dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk dengan kelebihan satu darjat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia puan pengurusi majlis, yang berbahagia Dato' Haji Mustafa Ali, Setiausaha Agung PAS dan Datin, yang berhormat Puan Hajah Siti Zailah Muhammad Yusuf, Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, yang berhormat timbalannya, yang berhormat naibnya, dan semua anak buahnya, ahli-ahli dan kuasa Muslimat PAS Malaysia. Yang berbahagia Datin Bentara Setia Tuan Sabariah Tuan Ishak, isteri kepada Mursyidul Am PAS yang amat berhormat, yang berhormat Datuk Bentara Setia Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz. Yang berbahagia Tuk Puan Sri Hajah Zainab binti Awangah, isteri kepada Tuan Guru Datuk Seri Presiden PAS. Yang dikasihi mantan ketua-ketua Dewan Muslimat PAS Pusat, ahli-ahli dan kuasa PAS Pusat yang hadir pada malam ini, teman-teman daripada parti-parti rakan DAP dan PKR, para perwakilan daripada kawasan-kawasan negeri-negeri, hadirin hadirat yang saya hormati dan kasih sekalian. Pertama, ucapan syukur yang indah, harum semerbak, sebanyak-banyaknya kepada Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Kesyukuran yang berkekalan bersama kekalnya Maha Kekal. Pujian yang berpanjangan bersama Maha Berpanjangan tanpa penghujung. Pujian sebanyak kerlipan mata dan gerakan nafas yang bernafas sehingga mencapai radanya. Kedua, saya ucapkan terima kasih atas penghargaan dan kepercayaan yang diberikan pada saya untuk berdiri berucap pada persidangan sepenting Muktamar Muslimat PAS Malaysia pada malam ini. Kuat kuda Raja Donan, teku saat lompat bersiar, sayap pemuda, semak di kanan Muslimat pula menjahit layar. Teluk wanjah pasirnya lumat, ikan tamban, ikan kekisi, bagai Khadijah, Aisyah, Asma, bijak menimbang kulit keisi. Dari perting menuju gemas, pisang sira gula batu, puan penting di saat cemas, musim bahtera meliku batu. Saya ulangi, puan penting di saat cemas, musim bahtera meliku batu. Para muslimat ini muliakan, Balkis
adalah salah satu model kepimpinan wanita yang diketengahkan oleh Al-Quran. Apa istimewanya Balqis? Jawabnya adalah wanita berkerajaan, woman and governance. Tetapi mampu bersama tunduk dan patuh kepada Maha Pencipta, itulah Balqis. Maknanya berkerajaan adalah bukan perkara asing bagi muslimah. Al-Quran menunjukkan mereka bagaimana dekatnya tokoh wanita seperti Balqis dengan berkerajaan. Isu-isu berkerajaan atau governance issue, selok-belok berkerajaan, kebijaksanaan dalam berkerajaan, dan akhir sekali keimanan dan keislaman bersama Sulaiman alaihi salam, hasil ajakan dan besarnya kerajaan Sulaiman alaihi salam lebih besar dan lebih hebat dari kerajaan Balqis sendiri. Teladan berkerajaan yang ditunjukkan oleh Balqis bukan sahaja berguna untuk talaah muslimat, tetapi juga berguna untuk semua urusan berkerajaan, antara lain bahasa yang lunak, urusan negara dimesyuarakan, teknik permusyawaratan, kesan penaklukan asing, hubungan diplomatik, menjunjung kebenaran, kebijaksanaan mengatur urusan. Ketika Balqis merujuk kepada perutusan yang dikirimkan oleh Sulaiman alaihi salam, baginda bertitah, kitabun karim, utusan yang mulia. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Balqis bertitah, wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya saya telah diutuskan sebuah surat yang mulia. Bahasa yang lunak sebagai gambaran kesopanan yang tinggi. Bahasa yang lunak, kata Carnegie, boleh menyebabkan hati pendengar menjadi lembut. Namun dalam kisah Balqis ini, rujukan baginda kepada surat Nabi Sulaiman sebagai kitabun karim adalah satu isyarat halus kepada para pembesar baginda tentang pendirian sebenar baginda dalam isu ini, bahawa baginda dapat menerima ajakan Sulaiman untuk beriman, dan para pembesar baginda sepatutnya dapat memahami isyarat ini. Ini adalah satu tindakan politik yang sangat tinggi. Tercapainya sesuatu masalah politik tidak semestinya dengan bahasa yang terang. Di balik kata sudah tergambar isyarat politik. Begitulah bijaknya Balqis, dan selamanya muslimat kita akan sebijak Balqis, insya-Allah. Seterusnya Balqis memanggil permusyawaratan para pembesar selepas baginda menerima perutusan daripada Nabi Sulaiman bagi membincangkan perutusan tersebut. Dan penasihat baginda sambil membuka ruang untuk mereka memberikan pandangan. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Berkata Balqis, hai para pembesar, berilah beta pertimbangan dalam urusanku beta ini, dan beta tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum anda semua berada dalam majlis beta. Jika diteliti cara ungkapan Balqis di atas, baginda sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan mandat bagi tindakan-tindakan yang sepatutnya diambil dalam hubungan dengan Sulaiman alaihissalam nanti. Balqis bukan hanya meminta pendapat para menterinya, tetapi meminta sebuah mandat, sebuah kepercayaan yang bulat. Hasilnya Balqis mendapat mandat itu. Wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin, dan keputusan berada di tangan tuanku, maka pertimbangkanlah apa yang akan tuanku titahkan, kata para pembesar baginda. Seterusnya Balqis memberikan falsafah pegangannya sendiri sebagai penggulungan hujah perbincangan kabinet tersebut. Balqis dengan bijaknya menunjukkan kesan perseteruan dan peperangan, pergaduhan ke atas sebuah kerajaan. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Baginda bertitah, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki sesuatu negeri atau negara, nescaya mereka membinasakan ahli-ahli penduduknya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina dina, dan demikian pula lah yang akan mereka lakukan. Ia ibarat sebuah pemahaman sejarah yang panjang tentang turun naiknya sebuah empire, kesan politik dari penjarahan dan penaklukan, serta jalan keluar dari permainan kalah-kalah atau zero sum game.
kepada menang-menang atau win-win yang kini menjadi popular. Hasilnya, Balqis mengusulkan gerakan diplomatik dengan kerajaan Sulaiman dalam rangka strategi win-win atau menang-menang tadi, yaitu kedua belah pihak tidaklah menang menjadi arang dan kalah menjadi abu. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Dan sesungguhnya beta akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa persembahan hadiah, dan beta akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Tanjung Tuan berpasir halus, tempat menanti Datuk Bendahara. Jika puan berjari halus, tetaplah teliti dalam berkira. Seumpama Balqis tadi. Balqis nyata dapat menguasai perjalanan kerajaan dengan cekap, mempunyai pandangan dan perhitungan politik yang tajam lagi dalam. Itu semua adalah mutiara pelajaran untuk kita, bahawa urusan berkerajaan adalah urusan yang memerlukan kebijaksanaan tinggi dan kepekaan yang berterusan. Tentulah urusan berkerajaan adalah lebih luas dari itu, seluas keseluruhan urusan manusia itu sendiri. Namun Al-Quran menerusi berkerajaannya Balqis ini, pada hemat saya, mengasuh muslimat semua sentiasa mempunyai minda berkerajaan. Minda berkerajaan bukan hanya minda gerakan dakwah tanpa kerajaan, atau minda pembangkang selama-lamanya, kekal sebagai pembangkang. Hatta sudah menjadi kerajaan, kita masih berwatak pembangkang. Contoh-contoh seperti ini sangat banyak dalam Al-Quran, baik dalam gambaran pemimpin wanita maupun lelaki. Zulkarnain adalah pemerintah agung. Apa isu-isu berkerajaan yang ditonjolkan oleh Al-Quran berkait baginda? Keluhuran undang-undang atau rule of law, keselamatan atau security, kesejahteraan manusia, mobilisasi massa, kejuruteraan, dan pengabdian kepada pencipta. Nabi Sulaiman dan ayahandanya bagi Nabi Daud alaihissalam, keadilan penghakiman, teknologi canggih, kemampuan kepelbagaian bahasa, perang dan damai, keharmonian dengan unsur alam, syukur dan pujian, disiplin organisasi, gerakan intelligence atau risikan modern, teratur, dan klasifikasi berita. Ada tapisan dan sulingan. Sungguh pun Nabi Sulaiman sebagai pemimpin tidak mudah menerima sebarang berita yang disumbatkan ke telinga baginda. Ada tapisan dan sulingan. Sungguh pun sebagai contoh, burung belatuk membawa berita tentang kerajaan Balqis yang kuat tetapi ideologinya kufur, dengan mengkelaskan berita itu sebagai berita terpercaya atau AAA. Wajibtuka min saba'in binaba'in yakin, kata burung belatuk, kubawa kepada anda dari negeri Sabak suatu berita penting yang diyakini. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin, tetapi Sulaiman berkata, akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berbohong. Izhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim summa tawallanhum fanzur madza yarji'un. Pergilah engkau burung belatuk dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikan apa yang telah mereka bicarakan tentang surat ini. Masih Sulaiman alaihissalam seorang rasul memeriksa kebenaran anggota pasukannya sendiri yang telah membuat laporan. Apatah lagi untuk terpengaruh dengan berita palsu, bisikan-bisikan beracun, hasutan untuk memecah belah, berita-berita ciptaan dari kem musuh yang dimasak dengan agenda tertentu, label-label yang dipasang oleh lawan dan propaganda mereka. Tiap maklumat diteliti dengan saksama, dengan cara-cara yang tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman untuk kita semua, adalah antara syarat kepimpinan yang bijaksana lagi saksama. Saya bawakan kisah-kisah ini untuk merangsang generasi muslimat di era cabaran lebih menderu kini untuk bangkit lebih bersedia, tangkas, berkebolehan membawa panji-panji sebagai sebuah gerakan Islam yang berjaya. Para muslimat yang dimuliakan, hari ini gerakan PAS telah berkembang. Ia muncul di ambang kuasa di Putrajaya. Musuh-musuh tentunya memandang penuh cemburu, berikhtiar memasang perangkap. Mulut mereka manis di luar, tetapi sekali kita terjatuh dalam perangkap mereka,
sedikit pun mereka tidak akan berkasihan belas. PRU 13 membuktikan sesuatu yang dianggap mustahil satu masa dulu, kini menghampiri kenyataan. Bersama rakan lain, Pakatan Rakyat berjaya menggamit kepercayaan 6.784.671 undi di seluruh negara, melebihi undi untuk barisan nasional sebanyak 1.192.863 undi. Bagi Semenanjung, majoriti Pakatan Rakyat melebihi barisan nasional sebanyak 1.998.534 undi. Manakala di Sabah dan Sarawak atau SNS, ia kekal sebagai simpanan tetap barisan nasional dengan majoriti mereka mengatasi kita sebanyak 805.671 undi. Pada peringkat parti, PAS berjaya mencapai prestasi setinggi 35% dari jumlah kursi yang telah ditandingi. Kalau dikira majoriti rakyat sudah memberikan kepercayaan kepada kita, sanggupkah kita undur dari kedudukan politik kita ketika rakyat sudah menerima kita? Zigzag dalam pendekatan politik tidak akan membawa kita ke hadapan. Rakyat menjadi keliru, petugas parti juga akan keliru. Memang terdapat sedikit sebanyak was-was sama ada dengan perubahan pemerintahan negara kedudukan kita nanti menjadi lebih kuat atau sebaliknya. Ia bergantung kepada prestasi kita dan bagaimana kita meletakkan parti kita secara berstrategi. Pakatan Rakyat kini mempunyai 89 kursi Dewan Rakyat, kurang hanya 23 kursi untuk membentuk kerajaan dengan majoriti mudah. Adakah mustahil untuk kita dapatkan 23 kursi itu dari tangan barisan nasional? Saya tanyakan muslimat, adakah mustahil untuk kita dapatkan 23 kursi itu daripada barisan nasional? Adakah muslimat ingin menyerah kalah? Dari 133 kursi parlimen yang kini digenggam oleh barisan nasional, 43 kursi dimenangi oleh BN hanya dengan majoriti kecil atau marginal, yaitu 10% ke bawah. 43 kursi hanya dimenangi dengan 10% ke bawah. 43 kursi. Maknanya sebenarnya barisan nasional sedang menunggu saat untuk goyang. Jika sebanyak itu kursi barisan nasional berada di hujung tanduk, janganlah sia-siakan harapan rakyat terbanyak untuk melihat perubahan di negara kita. Kita tidak mampu untuk berpaling ke belakang lagi. Jika 43 kursi itu kita tugaskan untuk ketiga-tiga parti dalam Pakatan Rakyat, PAS perlu tambahkan bilangan kursi dari 21 sekarang kepada 41 kursi, tambahan 20 kursi. PKR pula dari 30 kursi sekarang kepada 50 kursi, juga tambahan 20 kursi. Bagi DAP, oleh kerana tinggal hanya 13 kursi sahaja lagi yang dimenangi oleh BN daripada kesemua kursi yang ditandingi oleh BN dan DAP, kita hanya tugaskan DAP perlu memenangi 3 sahaja kursi, menjadikan 41 dari 38 kursi sekarang. Jika kesemua sasaran ini kita capai, insya-Allah kita mempunyai 132 kursi dalam Dewan Rakyat dan dapat membentuk sebuah kerajaan Pakatan Rakyat yang kuat. Ia boleh dicapai. Jika katakan 10% undi yang perlu diterbalikkan itu terlalu besar dan muslimat merasakan ianya berat, kita hanya mampu berusaha di kursi yang dimenangi oleh barisan nasional dengan hanya 5% undi marginal. Terdapat 27 kursi barisan nasional yang mereka menangi sekarang dengan majoriti 5% ke bawah. 27 kursi lebih dari cukup untuk Pakatan Rakyat berjaya mentadbir negara. Jika kursi-kursi ini berjaya kita tawan, sudah tentu dalam hubungan politik apa jua terdapat kekurangan dan kelemahan. Selagi mana ianya adalah hubungan politik, ianya bersifat dinamik. Kekurangan dan kelemahan itu boleh dibaiki menerusi pengurusan oleh kepimpinan. Tidak ada sesuatu yang mutlak dalam hubungan politik. Daya kepimpinan dan pengurusan yang segar, peka dan berterusan daripada partilah yang akan nanti menentukan sama ada hubungan itu mantap, berjaya dan boleh ditingkatkan dari masa ke masa. Jika hubungan rumah tangga pun ada badai dan gelombangnya, ada gigitan dan ancamannya, bagaimana mungkin sebuah hubungan politik berlayar di lautan luas
tanpa sebarang gugatan. Bahtera perjuangan kita dipimpin oleh kapten yang berpengalaman, berbekalkan takwa dan iltizam tinggi. Berikanlah keyakinan kepada Presiden kita, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, dan saf kepimpinan untuk memandu arah perjalanan kita. Para muslimat yang dimuliakan, kembali kita pada fokus kerusi majlis tadi sebagai salah satu gerak kerja PRU yang ke-14 akan datang, bermula dari sekarang. Saya ulangi, ia memerlukan tumpuan atau fokus kita semua. Fokus pertama kita adalah kerusi barisan nasional dengan majoriti kecil yang saya sebutkan tadi, kerusi-kerusi majlis barisan nasional. Kerusi itu mungkin di kawasan perwakilan muslimat pada malam ini, ia di kawasan anda sendiri, di parlimen anda. Tugas kemenangan itu adalah di bahu anda. Halakan tumpuan dan fokus anda untuk memenangi hati budi kerusi sasaran ini. Dalam masa bersalat, kita bertawajuh, yaitu ketika kita memulakan salat kita. Selepas takbiratul ihram, kita berikrar melalui doa iftitah kita untuk bertawajuh. Sesungguhnya saya hadapkan perhatian atau wajah saya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, sampai akhirnya. Tawajuh adalah fokus, memberikan tumpuan. Begitulah juga dengan usaha perjuangan kita. Rasulullah SAW meminta anak-anak diajar sukan memanah. Kenapa memanah? Memanah mendidik seseorang mempunyai sasaran, memantapkan tumpuan menghala sasaran, dan akhirnya mencapai sasaran itu. Satu dari usaha dalam konteks memfokuskan kepada kerusi sasaran ini yang turut boleh dijayakan oleh muslimat ialah gerakan daftar pemilih baru. Semua yang lahir sejak tahun 1992 untuk 4 tahun akan datang mesti digerakkan untuk didaftarkan. SPR dalam bulan Februari tahun ini mengumumkan terdapat 4,7 juta rakyat Malaysia yang telah berusia 21 tahun ke atas belum mendaftar sebagai pemilih. Jika kita katakan 1/3 adalah penyokong PAS dan pakatan daripada 4,7 juta ini, bermakna lebih daripada 1 juta orang tentera kemenangan ini belum mendaftar. Berdasarkan temuan kajian oleh UTM ke atas sikap golongan layak mendaftar tetapi belum mendaftar, antara sebab utama mereka belum mendaftar adalah kesibukan pribadi dan malas mengunjungi sendiri pusat-pusat pendaftaran. Maknanya, jika kita mendekati dan membantu mereka mendaftar, mereka dengan suka hati akan berbuat demikian. Al-Quran juga mengajar kita konsep selain daripada pendaftaran berterusan, gerak kerja lain di kawasan-kawasan tumpuan ini juga perlu digandakan. Saya gembira dengan ucapan yang berhormat Ketua Dewan Muslimat tadi yang telah menggariskan langkah-langkah untuk melipat gandakan usaha-usaha di kawasan-kawasan tumpuan tadi. Al-Quran mengajar kita konsep reinforcement atau menambahkan kekuatan bagi misi yang telah ditentukan. Idza arsalna ilaihim isnain fakadzabuhuma fazadna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun, yaitu ketika kami, kata Allah, mengutuskan kepada mereka 2 orang rasul kami, lalu mereka mendustakan kedua-duanya, kemudian kami, kata Allah, menguatkannya dengan utusan rasul yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepada kamu semua. Al-Quran menerusi surah Yasin, yaitu ayat ini, menunjukkan Allah meneladankan kepada kita kaedah reinforce atau penambah kekuatan itu. 1 rasul tidak berkesan, tambah rasul yang kedua. 2 rasul belum mencukupi, tambah rasul yang ketiga. Kuatkan lagi sehingga berjaya. Dalam kes UMNO di wilayah persekutuan, mereka alihkan pengundi hardcore UMNO di kerusi-kerusi UMNO tidak mempunyai harapan, seperti Bukit Bintang, Bandar Tun Razak, dan Parlimen Batu ke Parlimen Putrajaya. Kalau tidak, bendera PAS telah terpacak di pusat pentadbiran negara. Muslimat yang memuliakan, andai kata Pakatan Rakyat berjaya mentadbir negara, apakah kesan politik segera yang akan berlaku? Kepercayaan umum adalah bahwa UMNO tanpa kuasa,
tanpa peluang kekayaan diri, tanpa sokongan jentera kerajaan, tanpa sokongan media yang mereka kuasai, akan segera menjadi cair. Wakil rakyat mereka akan mencari rumah baru untuk tumpang berteduh. Begitu juga pemimpin dan ahli yang lain. UMNO insya-Allah ranap. Mereka tidak biasa tidur di dalam rumah tanpa atap, dibaham teriknya panas matahari perjuangan dengan segala kepayahan dan dinginnya jalan jihad dengan segala kesempitannya. Seperti para pejuang kita muslimin dan muslimat, ada kebimbangan majoriti wakil rakyat mereka akan menyertai parti-parti lain dalam Pakatan Rakyat selain PAS andai kata UMNO hilang kuasa dalam PRU yang akan datang. Ini akan menjadikan PAS, kata mereka, mempunyai kedudukan yang paling lemah dalam Pakatan Rakyat. Ini adalah antara bisikan kebimbangan yang ditiupkan kepada ahli-ahli PAS. Saya kira jika inilah kebimbangan yang kita ada, kita boleh meteraikan perjanjian dengan rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat bahawa setiap kerusi yang telah diuntukkan kepada PAS dalam pilihan raya yang lalu akan kekal ditanding oleh PAS pada masa akan datang, sekalipun setelah Pakatan Rakyat mentadbir Malaysia. Ini adalah jaminan lapisan kedua. Jaminan paling utama tentulah jumlah kerusi yang dimenangi oleh PAS itu sendiri. Oleh kerana itulah adalah menjadi tugas besar setiap anggota jemaah PAS untuk mencari jalan mendapatkan kemenangan di seberapa banyak kerusi yang kita tandingi. Selain dari parti kita dilihat relevan, tidak ketinggalan dalam memperjuangkan isu-isu rakyat, dan tidak surut dalam idealisme kita membentuk saf pimpinan terbaik dan polisi-polisi yang menguntungkan rakyat terbanyak bila telah diamanahkan mentadbir negeri atau negara. Para muslimat yang dimuliakan, jika ditanya apakah masalah siasat terendah penyertaan PAS dalam Pakatan Rakyat atau apa bottom lainnya, penyertaan kita dalam Pakatan Rakyat paling kurang ialah kita berjaya menambahkan bilangan jurucakap dan pejuang kita di parlimen dan dun-dun di seluruh negara. Selain itu, kita dapat menempatkan parti kita dalam pentadbiran negeri-negeri di mana Barisan Nasional buat pertama kalinya ditumbangkan. Sudah tentu tidak ketinggalan mengekalkan kedudukan kita di Kelantan. Pada PRU 1986, ketika kita bersendiri, kita hanya berjaya menempatkan seorang sahaja ahli parlimen di seluruh negara, iaitu dari Pangkalan Jepang. Sebagai perbandingan sepintas, saya tunjukkan kesan pertandingan 3 penjuru pada tahun 1986 sebagai pengalaman untuk kajian kita semua. Saya merujuk kepada Parit Bunta di Perak. Calon PAS Tuan Haji Subki tewas kepada calon Barisan Nasional sekalipun beliau berjaya meraih 9,846 undi. Calon DAP pula meraih 5,011 undi, membolehkan calon UMNO menang dengan undi 11,029 undi. Kalau digabungkan undi Tuan Haji Subki bersekali dengan undi calon DAP, calon UMNO tadi telah dapat dikalahkan sejak 1986. Bagi kerusi berwas yang diuntukkan kepada gerakan, Barisan Nasional mendapat 11,926 undi, DAP mendapat 10,911 undi, dan calon PAS mendapat 1,594 undi. Jika undi PAS dan DAP dicampur bersekali, bekas presiden gerakan boleh dikalahkan dengan 539 undi sejak tahun 1986 lagi. Tetapi di waktu itu kita belum mempunyai tahaluf siasi seperti yang kita ada kini. Tak maaf, ada missing satu muka suratnya, jadi saya tak hafal ucapan ni, tak dan hafal ya. Jadi saya kena lompat. Nanti tuan-tuan baca, puan-puan baca teks yang saya edarkan nanti. Kita tewas di seluruh negara kecuali Pangkalan Jepang. Apatah untuk bermimpi menghantar 2 ahli parlimen muslimat termasuk dari kubu kuat Barisan Nasional Parlimen Kota Raja. Malam ni saya tengok ada ramai wanita turunan India, mungkin Dr. Mariah bawaan. Bagi Selangor, pencapaian PAS bagi periode ke-13 adalah yang terbaik
sejak pilihan raya umum 1955. Yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Dari 8 kursi DUN PRU ke-12, Allah lipatkan menjadi 15 kursi DUN pada waktu ini. Sekaligus menunjukkan rakyat Selangor telah menerima parti selain Barisan Nasional, iaitu kita semua, untuk mewakili mereka. Melaka kini mempunyai anak sulung dari Bukit Baru. Ia penghamilan yang panjang bagi PAS Melaka. Panjang hamilnya, ya. Sebelum dapat menimbang anak sulungnya. Jika berpedomankan Johor, kursi PAS Melaka akan bertambah bagi PRU yang akan datang, InsyaAllah. Johor kini mempunyai 4 ahli yang berhormat, tambahan 100% dari 2 kursi dari PRU yang ke-12. Akhirnya apa yang digelarkan kubu terkuat UMNO kini alhamdulillah dapat ditembusi jua. Kedudukan kita di Terengganu bertambah baik. Sedikit lonjakan lagi insya-Allah membolehkan kita mentadbir semula negeri yang kaya dengan sumber hasil, tetapi rakyatnya kekal miskin. Di Perak kita dapat bertahan dari segi kekuatan sokongan. Di Kedah dengan kejayaan di Sungai Limau pilihan raya kecil yang lepas, insya-Allah kekalahan kita dapat ditebus semula. Maknanya PAS tidak lagi digelar orang hanya parti Pantai Timur. Meluasnya jangkauan sayap perjuangan kita dan melebarnya akar perjuangan kita, sesuatu yang tidak pernah kita capai sebelum ini. Selain pencapaian politik, masalah utama penyertaan PAS dalam perkantan rakyat tidak adalah strategi dakwah. Mendekati masyarakat bukan Islam dan melebarkan pengaruh PAS berorientasi kaum dan anutan agama. Bagi yang pernah biasa dengan almarhum Ustaz Fadil pada waktu itu melalui PPP untuk menarik pendengar-pendengar bukan Melayu, ia adalah sebuah usaha yang sangat pahit, tetapi kini telah membuahkan hasilnya. Sebagai buahnya, undi tanda percaya masyarakat tersebut telah diberikan kepada PAS. Tentulah sesuatu yang mengharukan, yang patut kita syukuri dalam sujud kita apabila Ketua Dewan Ulama PAS Johor umpamanya diberikan sokongan bulat oleh 49% pengundi bukan Melayu, khususnya kaum Tionghoa di DUN Putri Wangsa, sehingga Al-Fadil Ketua Dewan Ulama PAS Johor boleh berjaya dengan bergaya dan kini diamanahkan untuk duduk dalam DUN Johor. Kunang-kunang bupa cendana, luka kayu berikat buluh, sudah terang di mana-mana, masihkah perlu perlampu suluh? Ini semua nikmat-nikmat yang patut kita kenangkan sekaligus disyukuri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu menyebut-nyebutnya sebagai tanda bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kami kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Para muslimat yang dimuliakan, saya telah sebutkan kita belum mencapai pencapaian yang membanggakan di Sabah dan Sarawak. Barisan Nasional masih mendominasi Sabah dan Sarawak. Pilihan raya peringkat negeri Sarawak akan tiba tak lama lagi. Kita belum menemui formula yang berkesan untuk kedua negeri tersebut. Merungkai kekuatan Barisan Nasional di Sabah dan Sarawak adalah sangat penting. Pentingnya Sabah bagi UMNO ialah dengan cara meletakkan seorang tokoh Sabah sebagai naib presiden parti mereka. Di peringkat parti kita, lebih ramai tokoh Sabah perlu ada, sekurang-kurangnya peringkat jawatan kuasa PAS pusat dan dewan-dewan pada masa akan datang. Kalau kursi naib ini milik pribadi saya, orang Sabahlah pilihan saya untuk menggantikan saya. Tetapi oleh kerana ini pilihan anda semua, kita berharap satu masa pimpinan daripada Sabah dan Sarawak akan mengisi
tingkat tertinggi pimpinan parti kita. Terpulang kepada saf kepimpinan akan datang untuk mencari ramuan kekuatan bagi Sabah dan Sarawak. Para muslimat yang dimuliakan, kebetulan muktamar kita berlangsung di bulan Muharram, bulan pertama dari kalender Hijrah. Sekalipun Hijrah Ar-Rasul berlaku pada bulan yang lain, namun kerana tahun Hijrah diawali dengan bulan ini, sering sejarah Hijrah diperingati di bulan ini. Menyebut Hijrah, kita segera teringat kepada puteri Sayyidina Abu Bakar, Asma radhiyallahu anha, tokoh hebat ini. Kita boleh lihat segi kecemerlangan akalnya, kebesaran jiwanya, dan kekuatan pendiriannya yang pada ketika-ketikanya boleh mengalahkan kaum lelaki. Sebagai contoh satu peristiwa, Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa semua hartanya ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Mendengar berita ini, Abu Quhafah, yaitu ayahanda Sayyidina Abu Bakar, memarahi sambil marah-marah. Lalu dengan pantas Asma mengambil kepingan-kepingan batu, lalu menyelimuti himpunan batu-batu itu sambil berkata kepada datuknya, "Wahai datuk, letakkanlah tangan anda ke atas kain ini." Selepas diraba oleh datuknya kepingan batu yang diselimuti kain yang disangka adalah wang-wang emas yang ditinggalkan oleh Abu Bakar, ia berkata, "Kalau begitu tidak mengapa, jika Abu Bakar telah meninggalkan harta untukmu." Ini menunjukkan kebijaksanaan Asma. Di samping itu, Asma telah disebut-sebut sebagai seorang yang memiliki daya fikiran tinggi. Dia juga cergas lagi berani orangnya. Ia terbukti dalam peristiwa Hijrah, di mana baginda membekalkan dan menghantar makanan ketika Rasulullah SAW berada di gua. Keberanian baginda terbukti sungguh-sungguh apabila sejarah menyaksikan baginda gugur syahid dalam perang Yarmuk. Para muslimat yang dimuliakan, hijrah sebagai satu strategi. Rasulullah SAW dari buruan musuh muncul bernegara adalah penuh dengan pengejaran. Rasulullah SAW telah menyediakan satu kondisi yang membolehkan baginda diterima umum di Madinah oleh semua pihak. Perjanjian Aqabah pertama dengan indahnya menunjukkan kebiasaan Rasulullah SAW mengambil kira tahap penerimaan masyarakat Madinah yang baru. Kandungan Aqabah pertama berpusatkan perkara umum yang diterima bersama oleh semua pihak. Beban perjuangan yang lebih berat belum dimasukkan. Hanya menerusi bai'ah Aqabah yang kedua, risiko perjuangan kedua belah pihak dijadikan asas pemeteraian. Ketika Rasulullah SAW tiba buat julung kalinya di kota Yathrib, masyarakat menyanyikan lagu kegembiraan menandakan penerimaan mereka. Piagam Madinah sekaligus menunjukkan penerimaan umum masyarakat, termasuk bukan Islam, terhadap Rasulullah SAW, serta sikap inklusif Rasulullah SAW dalam langkah dan perhitungan siasah baginda. Ternyata mengambil kira semua pihak adalah strategi Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita akan menyendiri dalam perjuangan kita dalam sebuah masyarakat majmuk seperti Malaysia? Para muslimat yang dimuliakan, saya kini beralih kepada sejarah muslimat PAS untuk renungan kita bersama. Pertama, penglibatan muslimat dalam pilihan raya. Dalam sejarah penyertaan PAS dalam PRU, kita telah pernah mempunyai seorang muslimat yang hebat di parlimen dalam era awal penubuhan PAS, yaitu almarhumah Khadijah Muhammad Siddiq, yang menang di Dungun dalam PRU 1959. Penyertaan ini bagaimanapun terhenti seketika oleh peredaran ketika dan suasana, sehinggalah Dewan Muslimat PAS Pusat mengemukakan usul bersejarah yang diluluskan oleh Muktamar Tahunan PAS kali ke-46 pada 2, 3 dan 4 Jun 2000, yang meminta PAS menimbangkan sewajarnya penglibatan muslimah sebagai calon dalam pilihan raya mengikut kesesuaian tempat dan kawasan pilihan raya, kerana sudah tiba masanya muslimat turut berdiri menyuarakan isu-isu yang relevan di semua dewan legislatif di negara ini. Beralasan kepada pandangan Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Fiqh Ad-Daulah yang mengharuskan wanita melibatkan diri secara langsung sebagai calon-calon dalam pilihan raya, serta perkembangan politik semasa dengan pertambahan jumlah pengundi wanita melebihi 50% daripada jumlah pengundi berdaftar, penglibatan wanita dalam politik, dan ramai muslimat yang tidak kurang kewibawaan mereka dari segi keilmuan, kesungguhan dan kesediaan mereka dalam gerak kerja pilihan raya dan perubahan suasana lebih menuntut penglibatan muslimah secara langsung
dalam senario politik semasa bagi menangani isu-isu wanita semasa yang hanya dapat dihayati oleh wanita, sama ada dari segi psikologi, perasaan, kewanitaan, emosi dan sifat keibuan yang lebih difahami oleh mereka. Ketetapan muktamar tahunan PAS kali yang ke-46 ini diikuti pula oleh keputusan mesyuarat Majlis Syura Ulama PAS pada 30 Disember 2001 yang mengharuskan muslimat menjadi calon di dalam mana-mana pilihan raya dengan tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Keputusan ini sekaligus membuka jalan kepada kemunculan 3 orang muslimat yang hebat di parlimen hasil dari PRU 2008, yaitu Siti Zailah Muhammad Yusof di Rantau Panjang, Dr. Siti Mariah Mahmud di Kota Raja, dan Dr. Lo'lo'o Muhammad Ghazali di Titiwangsa. Dr. Lo'lo'o Muhammad Ghazali bagaimanapun telah meninggalkan kita pada 17 Julai 2011, sekaligus menyebabkan kerusi parlimen Titiwangsa gagal kita pertahankan dalam PRU ke-13 lalu. Tetapi alhamdulillah kita masih mempunyai 2 orang muslimat yang hebat di parlimen hasil PRU yang ke-13, yaitu Siti Zailah Muhammad Yusof dan Siti Mariah Mahmud. Tidak syak lagi kemunculan semula wakil-wakil muslimat di parlimen adalah disumbangkan oleh keterbukaan pandangan para ulama kita, termasuklah di dalam menerokai tahaluf siasi bersama-sama parti pembangkang yang lain. Bagi PRU ke-13, satu lagi sejarah tercipta apabila adanya calon-calon muslimat yang dikira muda, mereka berusia bawah 35 tahun, seperti Puan Anis Afida, calon termuda yang diturunkan di Dun Penawar, Johor, Puan Fatmawati di Sabah, Puan Dayang Jurina binti Mut Sarawak, dan Puan Juasih dari DHPP di Sabah. Tahniah untuk Dewan Muslimat. Penglibatan muslimat dalam kepimpinan pula. Dalam sejarah pemilihan pada muktamar kita pula, kita telah pernah mempunyai seorang muslimat yang hebat dalam tampuk kepimpinan dalam era pertengahan PAS, yaitu Salamah Sheikh Husin, yang telah dipilih sebagai ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat selama 4 sesi berturut-turut, yaitu sesi 1973-75, 75-77, 77-79 dan sesi 79-1981. Dalam muktamar tahunan PAS kali yang ke-19 pada tahun 1973, Salamah Sheikh Husin berada di tempat ke-8 dengan 141 undi. Dalam muktamar tahunan PAS kali ke-21 pada tahun 75, beliau berada di tempat ke-4 dengan 199 undi. Dalam muktamar tahunan PAS kali ke-23 pada tahun 1977, beliau berada di tempat ke-8 dengan 150 undi. Manakala dalam muktamar tahunan PAS kali ke-25 pada tahun 79, beliau berada di tempat ke-9 dengan 155 undi. Penyertaan ini bagaimanapun terhenti seketika oleh peredaran ketika dan suasana, sehinggalah seorang lagi muslimat yang hebat muncul di dalam tampuk kepimpinan PAS, yaitu almarhumah Dr. Lo'lo'o Muhammad Ghazali, yang telah dipilih sebagai ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat selama 5 sesi berturut-turut, yaitu sesi 2001-2003, 2003-2005, 2005-2007, 2007-2009 dan sesi 2009-2011 sehingga ke akhir hayat. Dalam muktamar tahunan PAS kali yang ke-47 pada tahun 2001, Dr. Lo'lo'o berada di tempat ke-5 dengan 559 undi. Dalam muktamar kali ke-49, beliau berada di tangga ke-12. Dalam muktamar tahunan kali yang ke-51, beliau berada pada tangga ke-6. Dalam muktamar kali ke-53, beliau berada di tangga ke-6 sekali lagi dengan 651 undi. Manakala dalam muktamar kali ke-55, beliau berada di tangga ke-11 dengan 589 undi. Keuzuran dan pemanggilan Dr. Lo'lo'o pada 17 Julai 2011 bagaimanapun menyaksikan kemunculan 2 orang muslimah yang tidak kurang hebatnya dalam tampuk kepimpinan PAS apabila mereka dipilih sebagai ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat dalam muktamar tahunan PAS kali ke-57 pada tahun 2011. Kedua-dua orang muslimat ini ialah Dr. Siti Mariah Mahmud yang berada di tempat ke-15 dengan 445 undi, dan Ustazah Nuridah Saleh yang berada di tempat ke-18 dengan 416 undi. Adalah menjadi harapan kita agar lebih ramai wakil-wakil muslimat akan terpilih sebagai ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat dalam muktamar-muktamar yang akan datang, bagi memperkukuhkan lagi tapak perjuangan kita. Penglibatan muslimat dalam muktamar pula, dalam sejarah kita bermuktamar Dewan Muslimat PAS Pusat telah memainkan peranan besar
untuk membela bukan sahaja kepentingan muslimat tetapi juga kepentingan syariat Islam. Selain daripada mengemukakan usul bersejarah dalam muktamar tahunan PAS kali ke-46 pada tahun 2000 yang membuka jalan kepada penyertaan semula muslimah sebagai calon dalam pilihan raya, di antara usul penting yang tidak pernah dikemukakan yang telah pernah dikemukakan oleh Dewan Muslimat PAS Pusat adalah muktamar PAS. Dalam muktamar PAS ialah usul mendesak pejabat agung PAS supaya di dalam manifesto pilihan raya PAS kelak dimasukkan perkara wanita, hak-hak dan membaiki keadaan mereka yang dikemukakan dalam muktamar tahunan PAS kali ke-7 pada tahun 1958. Seterusnya usul merayu dan menuntut ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan-Sultan dan Yang Pertuan Besar tiap-tiap negeri di seluruh Malaysia, supaya mahkamah syariah yang sedia ada, yang diadakan dan yang diadakan kelak hendaklah benar-benar menjalankan hukum syarak berdasarkan Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma', bukan hukum-hukum yang dibuat atau diperaturkan yang berlunaskan pemikiran akal dan buatan manusia yang dikemukakan dalam muktamar tahunan PAS kali ke-26 pada tahun 1980. Usul mendesak PAS memperjuangkan terus-menerus taraf dan martabat wanita sama ada dari sudut hak, tanggungjawab, peranan dan sumbangan, pemikiran, akhlak dan profesion hendaklah berasaskan kepada persepsi Islam dikemukakan dalam muktamar tahunan PAS kali ke-43 pada tahun 1997. Kita percaya pucuk pimpinan dan ahli-ahli Dewan Muslimat PAS Pusat akan terus memainkan peranan besar untuk merangka kekuatan perjuangan parti melalui pengemukan usul-usul yang membina dalam muktamar kini dan juga muktamar-muktamar yang akan datang. Para muslimat yang dimuliakan, perjalanan kita masih jauh tetapi sebenarnya dekat. Hujung perjalanan yang kita semua tujui adalah mardatillah, nun di dunia satu lagi. Tetapi ajal kita tiba dulu sebelum dunia satu lagi dibentangkan. Dalam perjalanan singkat berpenghujungkan kehidupan yang kekal, terlalu banyak ujian dan tipu daya yang akan menggoncang jati diri kita, kecuali yang benar-benar beriman dan bertakwa. Andai kata kita terpedaya, kecewalah kita. Andai kata kita terus istiqamah dan mendahulukan redha Allah dalam apa jua keadaan, berjayalah kita. Untuk itu kita menempatkan diri dalam jamaah ini untuk dibimbing dan membimbing, untuk ditongkat ketika lemah, dibalut ketika luka, dihiburkan ketika duka, dibangunkan ketika rebah. Aib kita diselimuti ukhuwah dan kasih sayang. Kekuatan kita sama dikongsi untuk kejayaan perjuangan, dan lelah sama dirasai dan kejayaan sama diraih. Teluk Kemang Pasir Mendi, patah hati tiba di kota, jika iman penuh sekendi, jujur kiranya ketika bicara. Bersimpuh kita berusrah, hati-hati kita diikat dengan beban dakwah. Doa menjadi penyimpul antara jiwa-jiwa kita. Yang jauh mendoakan, yang dekat bertambah erat. Jika saya dikira abang kerana lebih sedikit usia perjuangan, apakah pesan saya pada anda semua? Saya berpesan dengan pesan Al-Quran pada surah Al-Anfal, wa ati'allahu wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah dengan sebenar-benar kesabaran, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Janganlah kita berpecah, janganlah ditempuh jalan perpecahan, nanti hilang kekuatan kita. Selain itu, bersifat mukminahlah anda semua. Anda akan memimpin perubahan yang membawa rahmat ini nantikan. Jika para tokoh muslimat sahabiah hendak dijadikan contoh, tirulah sifat jenius yang terdapat di batang tubuh Sayyidatina Asy-Syifa binti Abdullah. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, baginda sering diutamakan kerana Umar menyukai pendapatnya lantaran ketepatannya. Artinya di sini, ketepatan dan ketangkasan membaca skenario dalam setiap isu topikal juga adalah keutamaan dalam penentuan kecemerlangan kepimpinan di kalangan muslimah memimpin perubahan. Tirulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di samping dia cantik rupawan, Aisyah seorang yang pintar, menawan tutur katanya, fasih bahasanya, tajam pemerhatiannya, dan seorang yang amat pengingat.
Lantaran itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mukminin menjadi rujukan utama kaum muslimin selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW, kerana keakraban dirinya dengan baginda dan juga kecerdasan fikirannya yang tidak dapat disangkal oleh sesiapa. Hasil tarbiyah Rasulullah SAW atas dirinya, Aisyah radhiyallahu anha menjadi suatu simbol kepintaran serikandi Islam, kepetahannya berhujjah dalam akhlak Islam yang masih terpelihara, pertunjangkan pengisian yang mantap dengan mesejnya melayakkan Aisyah radhiyallahu anha ditempatkan di kedudukan contoh yang paling istimewa. Soalnya di sini Aisyah di mana dan kita di mana? Ramuan itu semua, keimanan, ketakwaan, keberanian, kecekalan, kepintaran, kebijaksanaan, siasah, kepekaan dan keterampilan. Anda semua adalah pemimpin perubahan negara. Hanya selangkah saja lagi. Marilah kita melangkah hanya selangkah saja lagi. Rasanya cukup di sini saya berbicara. Sepatah kata Tok Guru Ni Aziz sebelum mengangkat takbir untuk bersalat ketika saya sekali-sekala bersalat di belakang beliau. Kata Tok Guru, anggaplah solat ini solat terakhir kita. Andai kata anda terpilih nanti, bekerja kuatlah untuk kemajuan perjuangan kita, dan anggaplah penggal amanah yang diberikan sebagai penggal terakhir anda semua untuk membuktikan jasa anda pada perjuangan Islam. Saya berpesan pada diri saya dan pada anda juga, bertakwalah sepanjang masa. Ittaqallah haitsuma kunta. Dan kata Rasulullah SAW, takwa hahuna, takwa adalah di dada. Lintas jeram berair deras, pecat kain buat lilit, adillah puan bersukat beras, lipat kain biarlah lendik. Dan inilah nature muslimat yang ada di hadapan saya pada hari ini. Saya berharap ucapan ini dapat sedikit sebanyak memandu perjuangan kita pada tahun-tahun yang mendatang, seperti disebut oleh Ketua Dewan Muslimat tadi, bahawa pas kami semua terhutang budi kepada keringat dan jasa muslimat, dan saya yakin DAP juga, PKR juga, bahkan rakyat Malaysia sangat terhutang budi pada anda semua, muslimat-muslimat PAS yang terkenal dengan kekentalan dan kegigihan mereka merentas masyarakat untuk mengembangkan perjuangan kita. Marilah sama-sama kita rasmikan muktamar ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.